Encik Sufian. Encik Sufian berumur 52 tahun dan merupakan seorang pesara tentera yang tinggal bersendirian di rumahnya. Encik Sufian merupakan seorang bapa tunggal yang suka memasak untuk dirinya sendiri. Beliau sering menggunakan sos dalam setiap masakannya seperti sos cili, sos tomato dan sos tiram untuk menaikkan rasa makanan. Encik Sufian telah disahkan mengidap penyakit kencing manis sejak 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana satu Encik Sufian ya? Ya Puan, saya Hakim, Jiang Encik Sufian. Saya Adriana, pegawai pemakanan yang bertugas dalam sesi kaunseling Encik pada hari ini. Jadi Encik tahu kan kenapa Encik kena jumpa saya pada hari ini? Tahu sebab doktor sebelum ni suruh datang semula selepas 3 bulan sebab nak tengok gula pakcik dah turun ke belum. Ya betul, tapi Encik ada tak ikut pegawai pemakanan sebelum ni suruh buat ataupun saranan makanan yang dia bagi? Sebab berdasarkan tahap gula Encik ni masih lagi tinggi. Tak. Malas pakcik. Pakcik tak sukalah makanan yang disuruh makan tu. Tak payahlah mencik-encik, panggil pakcik sudah. Okey Pakcik, sekarang saya nak tahu apa yang Pakcik makan semalam daripada pagi sampai malam sebelum Pakcik tidur. Boleh Pakcik bagi tahu saya? Pakcik makan ayam masak paprik, nasi putih, telur goreng, sirap ais, keropok lekor, teh tarik, daging masak black pepper dengan biskut kering cicah dengan kopi. Bukan semalam aku dah bagi kau cucu ke Pian? Lupa pula pakcik. Pakcik ada makan cucuk juga setengah malam. Okey, untuk ayam paprik, telur goreng, sirap ais ni Pakcik makan waktu bila ya? Waktu tengah hari keropok lekor cucuk dengan teh tarik pakcik makan waktu petang. Waktu malam pakcik tak makan ayam dah. Pakcik masak daging black pepper makan dengan nasi. Sedap. Sebelum tidur pakcik makan je biskut kering cicah dengan kopi. Sekarang Pakcik, saya nak tahu banyak mana pula Pakcik makan semalam. Jadi depan Pakcik ni ada alat yang boleh Pakcik tunjuk banyak mana Pakcik makan. Jadi kita mulakan dengan makan tengah hari dulu ya. Kalau nasi ni pakcik selalu makan 3 sendok. Ayam paprik 2 sendok. Telur 1 biji dengan air sirap ais 1 cawan. Untuk ayam paprik ni, apa bahan-bahan yang Pakcik guna untuk masak ya? Macam biasalah bawang semua tu. Atau pakcik suka juga letak sos cili 3 sudu, sos tomato 2 sudu dan sos tiram 2 sudu. Sedap. Keropok lekor dan cucur ni Pakcik makan berapa biji? Ada lah 8 biji keropok lekor pakcik makan. Semalam pakcik makan juga 6 biji kecucuk. Untuk keropok lekor, Pakcik makan kosong macam tu je ke? Pakcik makan dengan sos cili. Puan, semalam dia cicah dengan sos cili tu banyak sangat. Macam air sos tu tak ada. Iya. Pakcik cicah berapa banyak? Berapa sudu ya? Apa sudu? Pakcik tak pakai sudu. Pakcik cicah dalam mangkuk mangkuk macam ni lah. Untuk nasi dan daging black pepper ni pula, berapa banyak Pakcik makan ya? Nasi tu macam biasalah 3 sendok bawa kenyang. Yang daging black pepper tu 3 sendok juga. Pakcik ada tambah sebarang sos masa masak daging black pepper ni? Mesti ada. Pakcik letak sikit dalam 2 sudu sos tiram macam tu. Untuk biskut yang Pakcik makan sebelum tidur ni, Pakcik selalu makan berapa keping? Boleh saya tahu jenama apa yang Pakcik makan? Adalah dalam 4 keping. Pakcik makan biskut brand Hapsen tu je. Untuk air kopi, berapa cawan ya Pakcik? Pakcik ada tambah gula? Air kopi 1 cawan pakcik letak dalam 2 sudu gula. Okey, saya tengok dalam list ni, Pakcik makan mula daripada makan tengah hari. Pakcik bangun pagi-pagi, lepas bangun tidur, Pakcik buat apa dulu? Pakcik selalu tengok ceramah dekat YouTube sampai pukul 11. Kadang-kadang tak perasan. Jadi pakcik pun buatlah masak untuk makan tengah hari. Sekarang, Pakcik boleh tengok dulu flip chart mengenai penyakit kencing manis ni. Sementara saya kira kalori Pakcik yang Pakcik makan semalam ya. Kalau Pakcik ada apa-apa soalan, Pakcik boleh tanya saya. Kemah rumah ni salah satu senaman ke? Ya Pakcik, selama ni Pakcik kat rumah Pakcik buat senaman apa? Pakcik malas bersenam. Maklumlah ada seorang-seorang. Seorang-seorang ni malas, tak semangat nak senam. Yang kemas rumah selalunya anak saudara pakcik yang kemas. Oh, ya ke? Okey Pakcik, saya dah siap kira.
Okey, yang saya perasan pakcik, berdasarkan penilaian saya sebentar tadi, pakcik tak ambil sarapan. Selama ni, kalau pakcik tak ambil sarapan, apa yang pakcik rasa? Apa yang pakcik perasan, pakcik dalam tengah hari selalu rasa nak makan banyak. Betul tu pakcik. Sebenarnya pakcik, kalau pakcik tak makan sarapan, tu yang membuat pakcik pada waktu tengah hari makan dalam kuantiti yang banyak. Jadi macam ni pakcik, sebelum pakcik tengok ceramah pada waktu pagi, pakcik boleh buat dulu air kopi yang pasti kena kurang manis, kurangkan gula dan pakcik boleh cicah dengan biskut kering. Lepas tu, berdasarkan pemakanan yang pakcik makan semalam, pakcik tak makan buah ataupun sayur. Pakcik tak makan buah ataupun sayur semalam je ke ataupun memang pakcik tak ambil buah dan sayur? Pakcik tak apa suka makan buah, tapi air buah pakcik suka. Sayur tu pakcik makan je, tapi semalam saja malas nak petik kat belakang rumah. Oh, kalau macam tu, kat sini kan pakcik minum air manis untuk minum petang. Jadi, pakcik boleh gantikan dengan jus buah. Yang pasti, pakcik jangan letak gula dalam jus buah sebab buah ni dia dah ada gula dia sendiri dan dia dah manis dah. Seterusnya, saya tahu makanan kesukaan pakcik sos dan berdasarkan pemakanan semalam pun, pakcik masih tak mengurangkan kuantiti sos dalam makanan pakcik. Tapi pakcik tahu tak sebenarnya gula dalam sos ni pun menyumbang kepada gula dalam badan pakcik. Pakcik tahu, kawan kamu sebelum ni ada cakap pada pakcik, tapi pakcik ni macam tak boleh lah kalau tak makan sos dalam sehari. Okey pakcik, kalau macam tu, pakcik boleh tengok dekat sini. Dalam flip chart ni ada 3 jenis sos iaitu sos cili, sos tiram dan sos tomato. Di mana ketiga-tiga sos ni pakcik guna dalam sehari, betul tak? Betul-betul. Untuk sos tomato, pakcik boleh tengok dekat sini. Jenama puteri mempunyai kandungan gula yang paling rendah berbanding dengan jenama lain iaitu 18 gram dalam kandungan gula dalam 100 gram sos tomato. Lepas tu, jenama puteri juga merupakan yang paling murah. Jadi, untuk sos tomato, saya menyarankan pakcik menggunakan jenama puteri dalam masakan ataupun makanan harian pakcik lah. Okey pakcik, yang seterusnya adalah untuk sos cili. Untuk sos cili pula, ayam mas merupakan jenama yang mempunyai kandungan gula yang paling rendah iaitu hanya 20 gram dalam 100 gram sos cili. Tapi dia punya harga pakcik untuk ayam mas merupakan antara yang tertinggi. Kalau kita tengok dekat sini, harga sos cili jalin memang yang paling rendah. Tetapi sos jalin mempunyai kandungan gula yang lagi tinggi daripada sos ayam mas iaitu 34 gram. Jadi kat sini, kalau pakcik mampu, pakcik bolehlah pilih ayam mas sebab fokus kita adalah untuk mengurangkan gula dalam kandungan gula dalam badan pakcik. Untuk sos yang terakhir adalah sos tiram. Untuk sos tiram, jenama puteri mempunyai kandungan gula yang paling rendah dan merupakan antara harga yang paling murah. Jadi saranan saya, pakcik boleh menggunakan jenama puteri untuk sos tiram. So jadinya sos tomato dengan sos tiram jenama puteri, sos cili jenama ayam mas lah. Ya pakcik, lepas ni pakcik bolehlah guna sos yang saya cadangkan sebentar tadi. Lepas tu pakcik juga kena cuba untuk kurangkan kuantiti sos dalam pemakanan pakcik. Sebagai contoh, kalau pakcik nak cicah keropok leko dengan sos cili tu daripada satu mangkuk, pakcik boleh kurangkan kepada setengah mangkuk. Dan kalau pakcik dah boleh kurangkan kepada setengah mangkuk, daripada setengah mangkuk tu pula pakcik cuba untuk kurangkan lagi. Pakcik fahamkan apa yang saya cuba terangkan? Faham. Lepas ni pakcik balik, pakcik terus beli sos yang kamu suruh beli tu. Sekarang kita pergi kepada senaman pula ya. Okey, pakcik, setiap hari pakcik kena aktif sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Apa senaman yang pakcik rasa pakcik boleh buat kat rumah? Sebenarnya pakcik suka main badminton, tapi takkan pakcik nak main seorang-seorang. Alah Pian, aku kan ada. Kau ni dari tadi rasa ni banyak. Betul tu pakcik. Setiap petang 30 minit pun dah cukup untuk pakcik main badminton dengan Cik Hakim.
Pakcik pun dah boleh start buat kerja-kerja rumah sebab kemas-kemas rumah pun dikira sebagai senaman. Kalau ikut mau pakcik boleh buat senaman yang mempunyai intensiti ataupun tenaga yang sederhana ataupun tinggi. Dan kalau pakcik tengok kat flip chart ni, untuk contoh senaman yang mempunyai intensiti yang sederhana seperti berbasikal, mengemas rumah. Manakala untuk intensiti yang tinggi pula, pakcik boleh buat aktiviti berkebun. Tengok tu Pian. Berkebun pun dah kira bersenam. Kau pergilah cucuk tanam kat kebun belakang rumah kau tu. Lepas sepah dengan daun yang tengok. Aduh. Dapat juga kau keluarkan peluh. Haish, Pian. Yelah Kim, nanti kau tolong juga aku kemas kebun aku tu sama-sama. Boleh kita senang sama-sama. Pakcik ada soalan yang pakcik tak faham ke apa yang saya terangkan tadi? Tak ada. Apa yang kamu terang tu pakcik faham. Lagi satu, pakcik rasa pakcik ni lepas makan ubat mesti pakcik rasa pening. Pakcik rasa ubat yang pakcik makan tu tak sesuai lah untuk pakcik. Untuk bahagian ubat, saya tak boleh bagi apa-apa pendapat sebab itu bidang doktor perubatan. Jadi lepas sesi ni, pakcik boleh jumpa doktor dan tanya pasal kesan ubat tu. Maaf ya pakcik. So nanti sesi akan datang, saya nak tengok gula pakcik kena berkurang daripada 11 jadi 6 milimol. Lepas tu, pengambilan sos kena berkurang ya pakcik. Dan paling penting, berat badan pakcik kena turun daripada 95 jadi 86 kg. Berat badan memainkan peranan yang penting untuk diabetes. Sebab pakcik tahu kan, kesan gula yang terlampau tinggi dalam badan, kesihatan tu sangat penting ya pakcik. InsyaAllah pakcik cuba buat apa yang kamu pesan. Okey pakcik, ini adalah tarikh untuk sesi kaunseling yang seterusnya. 3 bulan lagi ya pakcik datang semula untuk sesi kaunseling. Itu sahaja untuk sesi kaunseling saya pada hari ini. Ingat pesan saya pakcik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no